Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kuliah bulanan kita di Masjid Binjai, Masjid Kampung Binjai Kepala Batas. Masjid Bayan Lepas. sorry. Masjid Kampung Binjai Bayan Lepas. Bayan Lepas Pulau Pinang. InsyaAllah, dan kita menggunakan kuliah bulanan kita di sana menggunakan kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi malam ni special, kita buat kuliah special, kuliah istimewa. Tajuk dia berkaitan dengan Dajjal. InsyaAllah kita nak mengaji ilmu-ilmu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita berkaitan dengan Dajjal. Saya menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang menyenaraikan hadis-hadis dan riwayat-riwayat berkaitan dengan Dajjal yang boleh kita ambil manfaat. Jadi tuan-tuan, Dajjal ni merupakan salah satu daripada fitnah besar yang berlaku di akhir zaman. Dia panggil fitnah akhir zaman, fitnah yang besar, sehingga kan tidak ada para nabi dan para rasul melainkan semuanya memperingatkan umat dia tentang Dajjal. Walaupun mafhum dah, semua dah tahu Dajjal ni akan keluar dekat dengan kiamat, tapi nabi-nabi awal daripada dulu pun dah peringat dah tentang umat-umat dia tentang Dajjal. Kata Nabi SAW, bila satu benda yang sangat besar diulang-ulang cerita, menunjukkan bahawa apa? Bahawa benda tu besar, benda ni sangat besar, dan takdirnya Allah takdirkan Dajjal ini akan muncul di sisi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang paling kena buat preparation untuk berhadapan dengan fitnah sebut sebagai fitnah Dajjal ni ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi SAW feed kita, Nabi SAW bagi dekat kita ilmu-ilmu yang sangat banyak tentang Dajjal, supaya kita boleh buat persiapan dan persediaan seandainya betul-betul takdirnya kita berhadapan dengan fitnah yang sangat besar ni yang nama dia fitnah Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tak berjumpa dengan Dajjal, maksud kita mati dulu. Nak berjumpa dengan mati pun takut juga. Nah, kalau minta panjang umur, takut berjumpa dengan Dajjal pula. Jadi macam mana keadaannya? Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya ingat apa saja ujian besar yang main. Yang pertamanya dia ada tanda. Apa saja dia panggil fitnah-fitnah akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat yang main, yang merupakan fitnah-fitnah kepada manusia ni, yang nombor satunya dia akan ada tanda dulu. Tanda ni macam mana? Tanda ni saya lihat supaya
kita tahu kata, oh benda ni nak mai dah. Kita pun buat persiapan dan persediaan dah sebab benda ni nak mai dah. Tanda-tanda Nabi SAW cerita. Tapi masalah dia, kita ni dia panggil denial syndrome. Denial syndrome. Maksud dia apa? Maksud dia kita sindrom penafian. Bukan lah, ni bukan dia lagi. Itu. Tak ada. Mai belonggok kat depan kita pun. Dia dah. Bukan, ni bukan dia. Bukan dia. Nu nak main, nu akan datang. Ni yang ni bukan lagi. Bukan. Denial syndrome. Menyebabkan akhirnya, betul ada riwayat menyebutkan, kalau nanti mai kiamat, semua orang terpinga-pinga macam kaldai. Awak ni apa jadi ni? Walhai Allah dah bagi tanda-tanda lah. Bersusun-susun dah dekat dia. Cuma dia ni duk deny. Bukan dia. Nah, yang pertama dia bagi tanda. Yang kedua, salli alaihi Muhammad, Allah bagi apa? Allah bagi jalan penyelesaian dia. Allah bagi amal. Nabi SAW ajak kat kita, apakah amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah ni. Dajjal, apakah amalan dia? Yang nak main nak muncul Imam Mahdi, macam mana cara nak kena Imam Mahdi? Apa yang kita kena buat kalau Imam Mahdi ni muncul? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nanti Nabi Isa turun, apa yang kita kena buat nanti? Kalau Ya'juj buat, apa kena buat? Semua tu Nabi SAW feed kita, bagi tahu dekat kita. Jadi tanda dia ada, fitnah tu ada, tapi tanda dia juga ada, dan cara untuk kita berhadapan dengan dia pun Nabi SAW bagi kat kita. Itu yang penting dia dalam keadaan kita nak mengaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhir zaman ni, pasal Allah takdir kita duduk pada fasa akhir zaman. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Peringatan Rasulullah SAW berkaitan dengan Dajjal. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang Dajjal. Rauf, buka yang luar ke buka yang dalam? Tutup dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslim riwayatkan pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang Dajjal di tengah orang ramai. Nabi SAW pernah cerita tentang Dajjal di tengah orang ramai. Sabda baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak buta. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal itu buta mata kanannya. Matanya seperti buah anggur yang kering, yang mengapung, dalam riwayat disebut, di atas air. Nabi SAW pesan dekat kita siap-siap dah. Nabi kata, sungguhnya salli ala sayyidina Muhammad, Allah tak buta. Pasal apa Nabi SAW start dengan Allah tak buta dulu? Pasal Dajjal ni mai dia mengaku Tuhan. Antara ciri-ciri dia ialah bila dia mai nanti dia mengaku dia Tuhan. Nah, sebelum dia mengaku Tuhan tu, dia ni orang biasa. Dia ni bukan main-main terus macam Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia mula-mula waktu dia muncul ni, dia macam lelaki biasa, macam yang dijumpa, macam yang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu jumpa seorang lelaki yang besar badan dia, yang dia manusia. Tak, bukan cerita mata buta tulis kat farah kat dia, tak lagi. Dia mai kemudian dia berubah menjadi macam tu selepas dia lalui beberapa ketika. Ada ulama kata dia berlaku peperangan yang dia lalui, sehingga mengubah bentuk sifat muka dia sampai dia jadi buta, sampai tulis kat farah dekat dai dia sampai sebagainya. Dia lalui fasa-fasa tu yang mengubah dia jadi macam Dajjal yang kita dengar tu. Jadi bila dia mai ni, sampai satu had dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Bila dia mengaku dia Tuhan, tuan-tuan ingat, nanti kalau ada orang yang mai mata dia buta dan dia mengaku Tuhan, tahu dah tu Dajjal. Tahu dah tu Dajjal. Lepas tu nak ikut dah? Tak lah. Alah ni tak lah. Waktu tu kita ikut bukan sebab kita suka kat dia, bukan sebab kita percaya kat dia, tapi disebabkan oleh sallallahu alaihi wasallam, keperluan kehidupan kita, tekanan kehidupan kita. Kita duduk dalam keadaan lapar, kita duduk dalam keadaan susah. Selagi dengan ujian dia mai, selagi dia bagi kat kita ni api, dia bagi ayak kat kita, dia suruh kita pilih mana satu. Kita duduk dengar tu, sebab tu cerita ujian iman. Waktu dia mai tu, kita ikut dia tu bukan sebab kita percaya kat dia, kita ikut sebab tekanan hidup kita yang menyebabkan kita tak ada pilihan, melainkan kita terpaksa ikut dia. Tapi kalau kita ikut dia, kita terkena dengan fitnah Dajjal. Jadi pertama sekali Nabi pesan apa? Sungguhnya Allah tidak buta. Ketahuilah, sungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta mata kanannya, mata kirinya, matanya seperti buah anggur yang kering. Satu mata dia macam kering, satu lagi mata buta. Dan menurut Imam Muslim pula daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah benar-benar memperingatkan umat dia mengenai si buta pendusta itu. Ketahuilah, sesungguhnya dia buta sebelah, sedang Tuhanmu benar-benar tidak buta sebelah.
Di antara kedua matanya tertulis kafir, kafara. Nabi SAW sebutlah hadis riwayat Muslim hadis sahih ni, Nabi dulu-dulu pun semua dah peringat dah tentang Dajjal. Nabi Nuh peringat umat dia tentang Dajjal. Nabi-nabi sebelum semua peringat umat dia tentang Dajjal. Pasal apa yang semua duk peringat ni? Pasal besarnya fitnah yang nama dia Dajjal. Macam satu nak main dekat nu ke depan tu. Tok nu dah pesan dah. Ingat nah, ni benda ni harta adik-beradik kita ni kena jaga elok ni. Nah, pesan. Pasal apa pesan tu? Pasal benda tu penting sangat. Lagi turun tu pesan pula dekat anak dia pula, bapak tu pesan pula, ni yang ni kena jaga ni harta kita ni bukan orang lain ni, kena pertahan elok. Tapi betul. Pasal apa semua duk pesan ni? Pesan pasal benda tu penting. Kalau benda tak penting orang tak pesan lah, orang tak heran sangat. Nah, ceritanya Dajjal ni tahu dah mafhum dah, kata Dajjal ni dia akan muncul di akhir zaman. Semua tahu dah. Tapi setiap Nabi peringat supaya peringatan ini diwarisi. Nabi dulu peringat ke umat dia. Umat dia pun duk cerita ke anak-anak pinak dia, peringat nanti akan muncul Dajjal, nanti akan muncul Dajjal. Tukar Nabi yang baru pula peringat pula umat dia lain, bersambung-sambung peringatan ni sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh pada zaman umat Nabi Muhammad SAW ni lah yang sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan kedahsyatan fitnah yang nama dia Dajjal ni. Nabi SAW pesan lagi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah, sedang Tuhanmu benar-benar tidak buta sebelah. Ingat, waktu Dajjal mai dia mengaku Tuhan, ingat tengok muka dia. Dia kata, oh mata buta sebelah. Tahu Nabi SAW pesan dah, Dajjal ni mata dia buta sebelah. Tapi tu nak ikut tak? Tak boleh ikut. Dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan, memang confirm kata ni Dajjal. Nah ni sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang mengaku Tuhan mengaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad apa kerajaan langit ke? Entahlah. Tapi tengok tak buta sebelah, okey je. Okey, bukan dia lagi. Ni tulis kat Farah kat dia tak ada tulis, bukan dia lagi. Yang ni komplit Nabi cerita detail tentang dia. Mata buta sebelah, kat dia tulis kat Farah. Punya dahsyat tentang, boleh bayang tak nak cerita Dajjal ni, Allah nak cerita betapa lemahnya dia ni. Dia walaupun waktu tu dia menguasai dunia. Dia menguasai dunia tu kan. Waktu tu dia menguasai dunia. Seluruh kerajaan-kerajaan ni dia bawa kekuasaan dia. Tentera-tentera dia yang begitu ramai. Bila dia keluar 70,000 escort dia. Ini bukan 3-4 biji kereta dia escort depan. Dia sekali dia berjalan keluar 70,000 orang yang akan escort dia. Punya hebat ni sallallahu alaihi Muhammad. Dia kontrol dunia waktu tu. Ni daripada buat sistem-sistem ni tuan-tuan, sistem dia bagi sistem Dajjal ni dah get ready, sedang menunggu kemunculan Dajjal. Nah, kita duk dengar daripada cerita duk baca tentang HAARP, HAARP itu satu sistem teknologi yang telah pun dibangunkan di Alaska dan beberapa tempat yang lain yang mampu untuk kontrol cuaca sampai ke tahap macam tu. Ni pernah tahun ni jadi hujan, ni pernah tahun ni jadi kering, ni pernah tu Nabi SAW duk cerita macam mana Dajjal dia mai tu tempat, dia nak tentu turun hujan turun tuan-tuan. Dia nak tahun ni kering dia. Subhanallah sallallahu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bayangkan dia boleh kontrol dengan teknologi yang hebat yang dia ada. Dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan cepat menggunakan teknologi yang ada. Tapi ni kat Farah dekat dahi dia pun dia tak boleh nak padam. Mata dia yang buta sebelah pun dia tak pergi repair kan, tak buat apa. Dia berjalan pun kaki dia pun dah dengan bengkoknya kaki dia sebagainya. Maksudnya apa? Allah nak tunjuk kata apa? Dia ada kelemahannya. Allah nak preserve tu tanda dia. Ini tanda dia. Allah nak preserve. Walhal boleh tak kalau nak pergi buat operation? Kalau orang ada tattoo boleh pergi buat, pergi pakai laser sekejap ya boleh sembuh kan. Nampak dia boleh kontrol dunia ni. Kan waktu dia keluar pula sampai satu hari itu dah sampai jam setahun tempoh dia. Waktu dia keluar tu satu hari itu tempoh dia macam setahun, punya lama panjang. Tak sampai dalam masa setahun tu untuk pergi buat plastik surgery kan. Ni tak ni. Nak pergi buat ni buat operation mata ke apa semua sebagainya. Boleh buat. Tapi tak. Pasal apa dia tak buat? Sebab yang pertama Allah nak zahirkan inilah Dajjal sebenarnya. Yang keduanya Allah nak zahirkan apa? Allah nak zahirkan kelemahan dia. Ini kelemahan dia. Walaupun dia dalam keadaan dia berkuasa semua macam tu, tapi dia Allahumma salli alaihi wasallam tak mampu untuk buat benda-benda sebagainya. Baik. Muslim mengatakan pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu terhapus sebelah matanya, di antara kedua matanya tertulis kaf, fa, ra, kemudian
beliau mengejakan kepada kamu, kepada kami kata-kata kafara itu. Beliau sebutkan tulisan kafir itu, tulisan kafara itu dapat dibaca oleh setiap orang muslim. Ada orang tak reti baca jawi, ada orang tak reti baca Quran, tapi tangkap farah tu dia berhenti baca. Lagu mana tak tahu, tunggu time dia nanti ya. Misalnya ada orang telefon hari ni, kemarin saya sangat Allah rasa touching. Yalah. Pasal apa ada seorang dia telefon, dia kata, "Ustaz, dia tanya soalan macam mana saya nak sembahyang dalam bulan solat Jumaat dalam tarawih ni, saya seorang-seorang saya nak sembahyang lagu mana, saya tak reti sembahyang, saya nak baca Quran tak reti baca." Dia tak sebut Quran, saya kata saya tak reti baca jawi. Jadi kita baca Quran yang tersebut, dia kata saya tak reti baca jawi. Dia kata tak reti baca jawi, tak reti. Quran reti baca. Maksud saya Quran itu tak reti baca. Tak reti baca langsung, tak dibaca. Saya baca Quran kena baca yang tulis huruf Rumi itu. Oh, subhanallah. Saya tanya umur apa? Dia bala umur dia sekian-sekian. Kemudian Salih Muhammad, sebelum ni tak baca Quran. Tak baca Quran. Bukan tak baca Quran, Ustaz. Semayang pun tak. Saya tak kenal langsung, tak kenal Tuhan langsung, tak kenal. Tak semayang, tak puasa, tak apa. Hidup saya ni macam sampai dulu waktu muda-muda pernah pakai salib. Macam itulah. Sebab dia rasa macam tak ada apa. Dia rasa macam hidup dia tak ada apa. Dia kata, satu hari je kawan pejabat forward video Ustaz, dia kata. Kawan dalam grup WhatsApp tu ada seorang kawan, dia forward video Ustaz. Dia kata, dalam kereta saya dengar video tu. Dengar subhanallah, saya menangis Ustaz, saya menangis sungguh-sungguh. Saya menangis sungguh-sungguh, dia kata. Salih Muhammad. Dan semenjak pada hari tu Ustaz, saya berubah 360 darjah. 360 darjah, pusing balik kan? 180 darjah. Kalau 360 pusing balik dia kutu balik kan. 180 darjah turn. Kita subhanallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kita rasa macam Allah, kita malu balik dengan dia. Tapi nak cerita di luar sana ada orang macam tu. Orang yang tak kerti baca Quran, orang yang tak kerti langsung. Nabi SAW cerita, tapi bila mai kafara dengan ditanda di dai dajjal ni, bukan cerita orang yang kerti baca, orang yang tak kerti baca. Asal dia orang Islam, semua orang akan kerti baca tulisan kafara yang tercatat di dahinya dajjal. Tu kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan teringin nak tengok? Bukan macam mana tulis dekat kafara kat dia. Ada orang pergi lukis kan, dia buat lukis kan, buat mata dajjal ataupun mata sepet sebelah tu tulis kafara. Oh subhanallah, macam-macam orang nak buat kan. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak tahulah gambaran ni lagu mana, tak tahu. Tapi Nabi SAW cerita macam tu. Kalau saja-saja orang nak pergi buat tattoo tulis kafara kat dia, rasa tak kot, tak ada orang buat macam tu. Nah, tu mata sebelah sepet. Tuan-tuan, dia akan ada. Cerita ni betul tak? Betul. Hadis-hadis sahih menceritakan demikian tentang kemunculan dajjal. Salih alaihi wasallam, Nabi SAW cerita spesifik, cerita secara detail tentang dajjal. Cuma menunggu waktu dia untuk keluar. Sekali kita akan sampai tentang bab Salih alaihi Muhammad, hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kemunculannya, bila yang dia nak keluar. Dalam riwayat Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciri-ciri dajjal itu lebih pada diri dia sendiri. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku kenal dajjal ni, dajjal pun tak kenal dia macam mana dia kenal. Sampai macam tu. Maksudnya siapa bagi ilmu daripada Nabi SAW? Allah bagi ilmu dekat Nabi SAW, supaya umat dia be prepared dengan kemunculan ni, yang nama dia fitnah paling besar ni, nama dia dajjal. Dia akan membawa dua buah sungai yang mengalir. Satunya nampak pada pandangan macam air yang putih, sedang satu lagi yang lain nampak seperti api yang berkobar-kobar. Bila dajjal main ni, dia akan bawa apa tuan-tuan? Dia bawa satu sungai, satu nampak jaya, satu lagi nampak api. Ni dia panggil ujian iman. Tahu ni dia panggil ujian iman. Antara benda nampak, benda zahir, dengan benda yang kita tak nampak, benda batiniyah. Tengok Nabi kata apa? Dajjal mai, ada tulis kafara kat dia mata buta sebelah, kemudian dia mengaku Tuhan. Lepas tu dia mai, dia bawa pula satu macam sungai, macam air sejuk tu, satu lagi macam api yang tengah terbakar ni, yang rasa nampak sejuk tu, yang ni berasa panas. Tapi Nabi kata apa? Ni tanda iman ni. Nabi kata, jika salah seorang daripada kamu mengalami waktu tu, maka datanglah ke sungai tu, ke air tu yang nampaknya macam api tu, lalu pejamkan mata, sesudah itu tundukkan kepala, lalu minumlah daripada dia. Kerana itulah sebenarnya air yang sejuk.
Dan sesungguhnya Dajjal itu terhapus sebelah matanya, dan pada mata yang terhapus itu terdapat selaput tebal, tertulis di antara kedua matanya kafara, dan itu dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang pandai menulis ataupun tidak pandai. Ni tuan-tuan tengok tang nampak kat dia itu kira clear lah tu. Dia panggil apa? Physically nampak kan. Yang nampak mata buta sebelah tu nampak physical. Tahu dah kata ni Dajjal. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang mengaku Tuhan nampak dah kata ni, tahu ni kata Dajjal. Tapi tang ayak dengan api ni, dia mai bawa kat kita ayak sejuk, kita waktu dengan lapak dengan dahaga apa semua. Rasa macam boleh minum ayak ni, rasa lega. Belah ni pula api proprak terbakar. Kita duk berasa heat dia panas. Okey. Yang ni nampak ayak, yang ni nampak api. Nak pi yang mana satu ni? Nabi besar kita ni. Nak pi mana tu? Nak pi kat ayak, pi kat api ni. Pi kat api, sembang. Waktu ni sungguhlah pi kat api Ustaz. Tapi bayangkan benda tu duduk depan mata kita. Ni sungguh-sungguh ni, yang ni api berasa hangat ni. Yang Nabi kata tu benda iman ya. Benda yang tak nampak, macam syurga neraka, macam dosa pahala. Benda tak nampak. Betul-betul tak? Saya kalau kopi sungguh lagi, tak bakar Allah. Tu rasa hangat ni. Ni. Ni bagi ujian. Kalau kita duduk waktu tu tak tahulah tuan-tuan, salah semana. Pilih api ayak. Waktu tu fikir. Padahal dengar dah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengar dah Nabi kata apa? Hadis sahih riwayat Muslim. Kamu pi dekat api tu, pejam mata, pi hirup ayak dia. Itulah ayak yang sejuk tu sebenarnya. Nabi kata. Ingat. Cuma nak face the real situation tu. Waktu kita nak berhadapan suasana yang betul-betul tu, waktu tu rasa bagaimana? Allah Rabbi, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Mahukah aku sampaikan sebuah berita mengenai Dajjal yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya? Sungguh Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sungguhnya dia akan datang." Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia akan datang dengan membawa semisal syurga dan neraka. Yang dikatakan syurga itulah sebenarnya neraka. Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu sekalian mengenai Dajjal seperti halnya dilakukan oleh Nuh kepada kaumnya. Subhanallah dan sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Okey. Hadis tentang sahabat yang berjumpa dengan Dajjal. Sahabat ni nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selepas solat, Nabi SAW duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Lalu baginda bersabda, "Tetaplah kamu duduk di tempat sembahyang kamu masing-masing." Kemudian baginda bertanya, "Tahukah kamu mengapa aku kumpulkan kamu di sini?" Para jemaah menjawab, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kamu bukan kerana menginginkan atau menghindari sesuatu. Aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari, yaitu seorang lelaki yang asalnya Nasrani, lalu datang untuk berbai'ah dan masuk Islam. Dia telah menyampaikan sesuatu kepadaku sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu tentang Dajjal." Nabi senyum tu pasal apa? Bukan seronok. Nabi senyum ni pasal hari ni dia nak mendapat buktikan kepada semua yang duduk depan dia bahawa apa yang Nabi SAW cerita tu benar-benar telah dilihat oleh seorang yang nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari mengatakan kepadaku bahawa dia naik perahu bersama 30 orang daripada suku Lakhm dan Juzam. Selama sebulan mereka dihentam gelombang. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau dari arah barat. Mereka duduk di perahu bahagian atas. Lalu mereka berhasil memasuki pulau itu. Kemudian mereka bertemu dengan satu makhluk berbulu lebat yang tidak dapat dikenali depan atau belakangnya disebabkan panjangnya ataupun lebatnya bulu dia. Subhanallah, ni kata Tamim Ad-Dari. Sampai-sampai tengok makhluk apa ni lebat sangat bulu dia. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai tak tahu mana depan mana belakang ni. Lalu depa pun tanya makhluk tu. Kalau kita pakai tak tanya lah.
Dia boleh tanya Nabi SAW, kamu ni apa? Makhluk tu kata apa? Aku Al-Jassasah. Aku Al-Jassasah. Dalam Salih Al-Syamad. Lagu mana makhluk ni tak tahu. Hari tu mereka jumpa makhluk apa tahu, bulu-bulu kat tepi laut apa terdampak, dia berkata inilah Al-Jassasah. Macam-macam lah tuan-tuan orang ni. Lepas tu pekat-pekat share lah, bukan main lagi subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan, lalu subhanallah makhluk ni dia kata apa? Aku Al-Jassasah. Mereka bertanya lagi, apa itu Al-Jassasah? Dia kata apa? Hei, wahai manusia. Dia tak jawab dia tu siapa. Dia kata, hai manusia, kamu pergilah ke seorang lelaki di biara sana. Dia kata, kerana dia sangat mengharapkan berita daripada kamu. Dia pun heran. Kata, dalam pulau ni rupanya ada orang. Lalu mereka pun cepat-cepat lari daripada situ. Salih alaihi Muhammad, dia berkata, kami segera meninggalkan Al-Jassasah kerana kami takut dia tu syaitan. Lalu kami segera pergi sampai kami masuk ke dalam pulau. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sangat besar dan sangat tegap tubuh dia. Yang kami tak pernah tengok seorang lelaki yang sebesar dan setegap itu. Lalu kedua tangannya dibelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi di antara kedua lututnya sampai ke kedua mata kaki dia. Jadi sampai-sampai dia tengok-tengok dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat biara tu ada seorang lelaki besar sungguh badan dia. Tegak badan dia. Leher ni tuan-tuan, tangan dia dipasung dekat leher dengan besi. Kaki pula dipasung ni daripada lutut sampai ke mata kaki ni dipasung, tak boleh bergerak. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, besar, kami tak pernah jumpa orang besar lagu ni. Lalu kami bertanya, kamu ni siapa? Salih alaihi Muhammad. Lalu dia kata apa? Kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Dia berkata macam itulah. Kamu sudah mampu untuk memperoleh keterangan tentang aku. Cuma bagi tahu kepada aku siapa kamu. Dia pula tanya. Salih alaihi Muhammad. Bagi tahu pada aku siapa kamu. Lalu mereka menjawab, kami orang-orang Arab. Rauf, tolong anjak ke belakang sikit sebab dia duk autofocus. Lepas tu zoom balik. Kami orang Arab. Kami naik perahu. Lalu terbawa, dia ceritalah. Kami ni orang Arab, kami naik perahu tadi kena sebulan apa semua terdampak di laut sebagainya. Dia ceritalah apa yang berlaku. Kemudian sampai berjumpa dengan Al-Jassasah. Kemudian sampai ke akhirnya berjumpa dengan kamu ni. Dia kata. Baik, lelaki tu bertanya. Ni tanda-tanda kemunculan dia. Tanda dia nak keluar tu lagu mana. Lalu dia kata, beritahukan kepada aku tentang kebun kurma di Baisan, di Bisan. Kami bertanya, apa yang kamu nak tahu tentang dia? Kata lelaki tersebut, aku tanya kepada kamu tentang pohon kurmanya, apakah ada berbuahnya? Kami bertanya, ya. Kami berkata, ya. Kata lelaki tersebut, pohon itu sebentar lagi buahnya akan habis. Jadi tuan-tuan, Bisan ni tuan-tuan, dia satu tempat di Palestin. Dia atas daripada Tabariyah ataupun Sea of Galilee tu, atas sikit. Saya pernah sampai tempat tu. Di sini bila cerita tentang hadis ni saya pergi tengoklah. Bi'shan nama dia lah ni, dan nama dia ditukar kepada Yahudi, tukar nama dia Bi'shan. Bisan nama dia. Rupanya tempat tu memang tempat subur. Tempat dulu ni tempat tanaman kurma yang sangat luas. Orang Palestin dulu tanam situ, tanam kurma. Lah ni jadi lagu mana? Bila masuk-masuk kita dah tak jumpa pokok kurma dah. Kita jumpa ladang. Ladang apa? Ladang pisang. Kita jumpa rupanya daripada tukar tanaman. Di tanah tu subur. Tanah tu dekat dengan, dia lembah kawasan tu. Kawasan dekat dengan Tabariyah, tempat tasik tu. Di sumber air dia banyak. Tanah dia pun subur. Maka kalau dulu orang tanam apa? Orang tanam kurma, lah ni daripada tukar kepada tanaman lain. Dia tanam. Sebab tu lah hati saya kata apa? Mungkin yang dimaksudkan itu bukan maksud kurma tu habis dengan maksud pokok kurma, tak ada lah. Tapi mungkin dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang lain. Ada burtukal, limau, ada macam-macam lah jenis tanaman secara besar-besaran, buat besar-besaran. Selepas kawasan itu telah ditakluk oleh orang-orang Yahudi. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Tasik Tabariyah. Kami bertanya, apakah yang kamu ingin tanyakan? Kata lelaki itu, apakah masih ada air dia? Kami jawab, airnya banyak. Lelaki itu berkata, sebentar lagi airnya akan habis. Jadi ini pun saya dah pergi juga, pergi tengok sendiri. Sungguh tuan-tuan, ayat dia kering. Kalau tuan-tuan tengok
buat research sikit lah, baca. Saya waktu tu saya sampai 2 tahun ataupun 2 tahun lepas, 2 tahun atau 3 tahun lepas pergi tengok waktu tu Sallallahu Alaihi Muhammad. Waktu tu pun dah kering dah. Waktu tu tahun tu ayat paling kering in century dia kata. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan duduk di tahap kritikal, di bawah daripada had kritikal dah. Tu 3 tahun lepas waktu saya sampai. Keluar dalam berita Times of Israel macam tu lah, ataupun Israel Times kan, macam tu. Tulis search, tengoklah kat internet. Sea of Galilee tu, dia punya ayat, dia punya apa ni, level ayat dia. Oh subhanallah Ustaz Muhammad. Takut kita tengok sampai tengah-tengah jadi nampak macam pulau-pulau kecil-kecil je nampak. Sampai waktu tu 3 tahun lepas tu dia keluar kenyataan, dia kata apa? Ustaz Muhammad, fenomena ini akan menyebabkan peladang-peladang yang mengambil manfaat daripada ayat akan berhadapan dengan risiko kerosakan tanaman. Sebab tak, dia nak refill balik tak boleh dah. Dia nak refill balik ayat tu tak boleh dah. Sesuai lah dengan akhir zaman ni, sebab tanda-tanda kemunculan Dajjal kan, kita dah towards waktu tu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang mata air Zaghar. Kami bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Lelaki itu berkata, apakah ada airnya dan apakah orang-orang di sekitarnya bercucuk tanam dengan airnya? Kami jawab, ya, airnya banyak dan orang-orang situ bercucuk tanam dengan airnya. Saya duduk cari tentang mata air Zaghar ni. Salah satu pendapat ialah dekat Ain Sultan dia panggil, dekat dengan tempat pelarian orang-orang Palestin. Tapi diceritakan bahawa mata air yang duduk dekat situ dah kering dah. Dulu ada puluhan ribu orang yang duduk dekat situ pelarian, lalu ni dah tinggal 1000 orang lebih saja, sebab dah tak ada sumber air. Itu yang diceritakan kalau kita boleh baca tentang mata air Zaghar ni. Wallahu a'lam, kedudukan sebenarnya kita tak tahu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang seorang Nabi yang ummi. Apa yang telah dia perbuat? Kami jawab, oh, Nabi itu telah keluar daripada Mekah dan menetap di Yathrib. Lelaki itu bertanya, apakah Nabi tersebut dimusuhi oleh orang Arab? Kami jawab, ya. Lelaki itu bertanya, bagaimanakah upaya Nabi itulah menghadapi mereka? Kami menjawab, Nabi itu telah berjaya atas sokongan orang-orang Arab yang mengikuti dan mematuhinya. Lelaki itu bertanya kepada kami, sudahkah ada Nabi tersebut seperti itu? Kami menjawab, ya. Di dalam 4 soalan yang dia tanya tu, waktu tu 1 dah tik lah, 1 tu dah ada, so 3 lagi tak ada. Jadi yang kita lah ni, bila kita baca, nampak yang pertama tu macam ada dah, yang kedua pun macam jadi dah, nombor 3 pun macam jadi dah. Lelaki itu berkata, sungguh lebih baik jika mereka mematuhi dia. Sekarang aku akan beritahu kepada kamu tentang aku. Sungguhnya aku ni Al-Masih, dia kata, Al-Masih yang Dajjal. Dan sebentar lagi aku akan diizinkan keluar. Lalu aku akan keluar. Kemudian aku menjelajah bumi sehingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgah selama 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah, yakni Madinah. Aku dihalang untuk masuki keduanya. Setiap kali aku hendak masuk salah satunya, aku dihalang oleh satu malaikat yang siap sedia dengan pedang di tangannya. Dan setiap penjuru Mekah dan Madinah ada berapa malaikat yang menjaganya. Nabi dia kata, dia akan pusing dunia ni selama 40 malam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Selama 40 malam. 40 malam Salli Muhammad. Dan dia akan pergi semua tempat. Kampung Binjai. Awal lagi dia sampai apa? Saya dekat dengan airport. Landing kat airport tu pergi sampai Kampung Binjai. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bukit Apil lambat sikit. Sebab jauh sikit nak pergi. Taklah tuan-tuan, subhanallah Muhammad. Kita ni tuan-tuan, sebenarnya kita ni tang mana pun orang tahu nak kita duduk. Dia duduk rasa macam orang tak tahu aku duduk tang ni. Siapa kata orang tak tahu? Kita ni tuan-tuan recorded. Apa saja yang kita buat, apa yang kita nak, apa yang kita teringin, semua direkodkan. Kita tak ada privacy sebenarnya dalam hidup kita lah ni. Mana? Tuan-tuan rasa tuan suka apa? Pokok bunga. Nak ni. Suka berkebun. Saya Ahmad. Dia tahu kita ni suka berkebun. Faham tak? Teringin saya Allah Rabbi. Sembang dengan kawan ni. Tu sembang kawan. Kata, kereta tu hebat tu. Apa agak kereta tu? Tak tahulah. Duk saat tiba-tiba dalam Facebook dia keluar kereta tu. Macam dia tahu kita berantu sungguh. Bukan berantu. Depa sebenarnya depa track, depa tracking, depa track. Kita apa kita search, apa kita nak, apa yang kita cari. Saya lihat dia keluar. Kita lah hati kita tu. Macam mana dia tahu?
Kita kaki mengancing, kita kaki memancing. Dia keluar, tiap hari dia keluar iklan tu. Iklan pancing, iklan yang tu, iklan yang ni. Kita kaki bicycle. Dia keluar, hari ni dia keluar pedal, hari ni dia keluar seluar, hari ni dia keluar bicycle, hari ni dia keluar kata, macam mana dia boleh tahu ni? Dia tahu sebab dia track kita. Kita pergi ambil gambar, kita pergi hobi kita ambil gambar, kita buka Facebook. Sekali semua iklan-iklan akan keluar tu macam sesuai dengan hobi kita, apa yang kita buat. Tuan-tuan, tracking. Dan dia tahu mana kita pergi. Mana kita pergi. Nah, tahun itu masuk tahun 2020. Saya dapat pada 2 hari bulan Januari kalau tak salah saya. 1 atau 2 bulan Januari. Saya dapat, tuan-tuan, dia cerita dekat saya secara detail mana saya pergi sepanjang tahun 2019. Detail. Dia habaq kat saya telah pergi berapa negara. 4 negara kot saya pergi. Saya telah pergi ke berapa negeri. Saya pergi ke berapa daerah. Saya duduk di berapa hotel. Lebih kurang itu. Detail sekali dengan route ni. Sini terbang begini, sini ni. Yang saya berjalan, saya pergi naik kereta, dia tulis naik kereta. Yang saya pergi kapal terbang, dia naik kapal terbang. Dahsyat ni kita semua. Track, dia tahu. Saya pun takjub, kagum. Lalu saya pun share kat Facebook saya. Kagum. Tapi sebaliklah hati kita kata apa? Rupanya semualah. Kita ni tak ada privacy. Semua orang tahu. Dia buat kajian. Dia kata, mungkin dia track kita melalui handphone kita kot, ataupun kita update apa semua. Dia track untuk tutup handphone. Kita tutup handphone pun dia tahu kita pergi mana. Macam mana dia buat? Tak tahu, Allah Allah. Macam mana sistem dia? Tak tahu. Nah, dia buat GPS. Tuan-tuan tahu tak GPS tu? Guna pun sesat. GPS tu, tuan-tuan tahu tak siapa yang develop? Yang develop ialah US Army. Tentera yang develop GPS. Kemudian salih alaihi Muhammad. Selepas tu dia apa? Dikomersialkan. Waze beli, Google beli dengan bayar royalty. Tapi apa benefit yang ketenteraan dapat? Dia dapat maklumat. Betul kan? Dia dapat maklumat bukan bagi saja. Salih alaihi Muhammad. Kita duk guna, kita duk pakai pergi sana, pergi sini apa semua. Kan? Kadang-kadang bahaya juga. Kita boleh set dekat situ home kan. Kita set home dekat situ. Senang. Setiap kali kita nak balik, kita just klik home saja, dia hantar balik ke rumah kita. Tapi siapa kalau ada orang berjumpa phone kita kena curi ke, dia boleh trace tak mana kita duduk. Nah, sebab tu kita sebenarnya kita tak ada privacy dalam hidup kita ni. Waktu bila Dajjal main nak pergi semua tempat, Allah ready tuan-tuan, benda tu ada dah. Nah, benda nak pergi mana? Semua ada. Sebagainya. Baik. Tuan-tuan. Tu. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama dianggap remeh dan ilmu ditinggalkan. Ini waktu dia nak keluar. Apa dia? Agama dianggap remeh. Lagi ilmu dah mula ditinggalkan. Dia memiliki waktu 40 malam yang dipergunakan untuk mengelilingi bumi ini. Dia ada time dia 40 hari. 40 hari 40 malam. Tu time dia. Dia nak maksimumkan loh. Sebab tu bila kita dah sebut tadi ni, pasal apa dia tak pergi repair, tak pergi buat operation mata dia ke apa kan, tak pergi buat plastik surgery ke, nak padam kat Farah ke, kat day dia tu, ataupun nak pergi buat, dia ada time limitation dia 40 hari. Dia pun tahu, dia beritahu dekat Tamim Abdari, dia kata aku akan keluar dah 40 hari je aku akan mengelilingi bumi. Dia tahu, dia dah tahu dah tempoh yang dia maka waktu tu dia akan fulfillkan. Nah, dia akan fully utilize, orang tu perkataan yang tepat. Dia akan fully utilize time dia 40 hari tu. Maka ada dia mengabaikan benda-benda yang tak patut, yang rasa macam okey, ni ada misi lebih besar. 40 hari 40 malam, tuan-tuan. Dan Allah bagi kelebihan sikit. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia satu hari seperti 1 tahun. 1 hari lagi daripadanya seperti 1 bulan. 1 hari lagi daripada satu minggu. Kemudian hari-hari lainnya seperti hari-hari kamu ini. Jadi kita ingat, walaupun dia keluar 40 hari, hari pertama dah macam setahun. Setahun dah 360 hari. Tak ni? Jadi tahun tu saja dah 360 hari. Hari kedua sebulan. Campak pula 30 hari. Dah jadi berapa? 360 hari campak 30 hari jadi 390 hari. Hari ketiga 7 hari. Jadi 397. Dia ni. Lepas tu hari berikutnya balik pada hari-hari biasa.
So 40 hari tolak dengan 3 jadi 37 kan? 37 jadi 397 campak 37. yang tu jawapan dia. Congok tak lepas. Sibuk cikgu dah 434 434 hari, walaupun fizikalnya dia rasa hanya 40 hari. Hari pertama tu saja, subhanallah, tempoh panjang dia rasa macam setahun. Betul-betul setahun kau ustaz? Ulama bahas yang ni. Adakah rasa dia rasa tu lama, rasa macam, kan Allah boleh buat rasa kita rasa macam panjang hari ni. Dan ni Ustaz Ismail, hari ni macam serba tak kena hari ni. Pagi-pagi tadi dengan technical problem dengan MHI nya, lepas tu nak buat live pula duha pun macam sangkut-sangkut lah apa semua, hari ni macam serba tak kena, rasa macam panjang. Saya kalau buat program tak jadi, saya diletih. Kadang-kadang pergi buat kuliah tu rasa macam tak ada idea nak main lah apa, cakap melerak-lerak sekali, lepas tu diletih rasa hari ni rasa panjang sehari. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Ulama kata, adakah kita rasa panjang tu, hari tu rasa panjang, kot dia rasa tu yang kata macam setahun tu. Tapi ingat, Nabi SAW ditanya oleh sahabat sallallahu alaihi Muhammad, macam mana cara kami ni nak semayang pada waktu. Nabi SAW kata apa? Kamu kira waktu dia. Maksudnya physically memang rasa, sebab tu ulama sebagian kata apa? Memang fizikalnya macam tu. Sebab sahabat tanya macam mana kami nak semayang hari tersebut. Maksudnya bukan rasa, tapi sungguh-sungguh waktu tu. Tu sahabat tanya apa? Rasulullah, macam mana kami nak semayang hari tu? Kalau kita tanya apa? Macam mana nak cakap? Ni nak pergi kerja lagu mana agak ni? Ni sehari ni, takkan tak pergi kerja langsung ni sehari? Gitu. Sahabat tanya macam mana nak semayang. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kemudian dia mempunyai kaldai yang dia tunggangi, lebar di antara kedua telinganya 40 hasta. Kaldai, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Kaldai, sallallahu alaihi Muhammad. Kaldai dia terbang, Nabi SAW cerita dalam satu riwayat yang lain, macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami bertanya, wahai Rasulullah, riwayat yang lain. Yang ni riwayat daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Dia cerita, salli ala sayyidina Muhammad. Yang tadi 40 hari dia kan, yang 40 hari tu kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal menetap di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sedangkan hari-hari selebihnya macam hari kamu sekarang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, pada saat satu hari seperti setahun tu, cukupkah kami solat macam kami solat sekarang ni? Baginda menjawab, tidak, tetapi perhitungkanlah yang sepatutnya. Maksud budget time dia. Mungkin kalau kita nak faham, hari tu tempoh kan macam sepanjang sangat. Lepas subuh sampai zuhur berapa jam? Pukul 7, kata pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, tu 7 jam kata. Jadi kita kira lah tengok ni. Lepas 7 jam, sembahyang zuhur pula. Sehari zuhur sampai asar berapa jam pula? Kata pukul 2, 3, 4, 5, 2, 3, kata 2 jam. Kira pula time tu 2 jam, segi semayang asar pula. So mungkin dalam tempoh sehari tu kita ulang semayang sampai 360 kali semayang. Macam tu lah kot. Kan waktu tu jadi macam tu. Ustaz Ismail. Tuan-tuan lagu tu. Kemudian Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata dia ada sallallahu alaihi wasallam kaldai yang dia tu lebar di antara kedua telinganya dalam 40 hasta. Benda dia naik. 40 hasta punya lebar telinga ni besar mana? Besar sayap kapal terbang tu. Sesuai pula Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nawas bin Sam'an tadi ni, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata apa? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal di bumi ni? Dan dia berjalan ni laju tu ke mana? Lalu baginda menjawab, bagai awan yang ditiup angin. Tuan tengok ada awan tiup angin macam mana? Gerak tu. Tengok atas ni. Gerak tu. Cuba tuan tengok kapal terbang berjalan macam mana kat atas langit. Macam awan tiup angin. Tak tahulah pikir-pikir kita cara tak apa nak cerdik ni kan. Dia guna kapal terbang kot no. Dengan 40
telinga sampai 40 hasta lagu tu, lepas tu bergerak pula macam ditiup angin tu kan. Salli alaihi Muhammad. Kita agak-agaknya macam kapal terbang lah kot. Oh subhanallah Ustaz Ismail. Okey, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sambung, dia berkata kepada orang ramai, siapa Dajjal? Aku adalah Tuhan kamu, dia kata. Sebelah matanya buta, dan Tuhan kamu tidak buta mata sebelahnya. Tertulis di antara kedua matanya kafarah, yakni dengan huruf yang terbaca oleh setiap mukmin yang pandai tulis, pandai baca, yang pandai tulis baca, atau yang tidak pandai menulis dan pandai membaca. Dia mendatangi semua air dan daratan, semua tempat, air, laut, darat, semua dia pergi, kecuali Madinah dan Makkah, kerana diharamkan oleh Allah atasnya dan malaikat berdiri di pintu-pintunya. Itu kita dah baca tadi. Yang ni, bahagian ni, bersamanya ada gunung roti. Gunung roti ni maksud apa? Banyak makanan yang dia bawa. Kita pula waktu tu apa ni? Lapar sangat. Kita pula waktu tu tak ada makanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang dalam kesusahan kecuali yang mengikutinya. Semua orang duduk dalam susah waktu tu kecuali orang yang ikut dia. Yang ikut dia dapat nikmat ni. Boleh bayang tak waktu tu hujan tak turun berapa lama? Sebab antara tanda muncul Dajjal ni apa? Hujan tak turun. 3 tahun. Tahun pertama hujan turun 1/3. Tahun kedua hujan tak turun 1/3. Tahun 2 hujan tak turun 2/3. Tahun ketiga langsung hujan tak turun. Lepas tu Dajjal muncul. Nah, kita pula duduk pada zaman waktu sebelah zaman tu ni lah ni mewah, serba mewah ni. Makan cukup. Nama je PKP. Tidak ni. Patutnya bila kuarantin macam ni makin kurus lah, makan tak cukup. Hari tu bekat duduk kelang kabut lah, pi serbu apa pasaraya, bekat belilah apa mau longgok-longgok simpan kat rumah. Takut lagi tak cukup makan. Tak cukup makan apa, terlebih makan lagi lah. Kan? Mewah kita duduk ni. Rumah mana boleh tak ada aircon? Tengok mata merah pergi pasal apa? Aircon rosak tak boleh tidur. Betul tu. Tak ni. Tuan-tuan, nanti bila Dajjal muncul, semua benda yang kita duk rasa mewah ni semua tak ada. Sebab tu kesan dia lebih berat. Dajjal tak turun zaman Nabi, zaman para sahabat biasa, lapar tak ada makan biasa. Zaman Nabi SAW tak ada makan, duduk susah kan, tak ada pakaian yang biasa. Kita dalam mewah ni tiba-tiba dicabut semua kemewahan tu, dan Dajjal mai balik, dia bagi balik kat kita kemewahan. Lepas tu kita terpedaya dengan fitnah dia ni, pasal kita nak fulfill balik kita punya kehendak kita ni, keperluan. Kita lah ni bukan sakat ada keperluan, kita ada keperluan dan kehendak. Semua kita ada. Keperluan kehendak kita ada. Tiba-tiba kita hilang, kehendak kita pun hilang, keperluan kita pun hilang. Dia mai balik, dia bagi balik keperluan kita aja. Cukup tak? Cukup dah untuk kita ikut. Dia bawa roti. Macam lah ni lah, Gardenia. Berebut lori, tak dan turun lori tu. Kawan tu baru buka pintu je, berebut pergi, berdebuk dia kena, pergi report polis. Tak pasal driver. Aku tak lu. Subhanallah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir lah, pasal roti lah, pasal apa Nabi SAW sebut roti lah, tak sebut beras ke? Orang letak berebut beras, tuan-tuan, orang berebut roti. Dia lah rupa-rupanya signifikan juga lah. Dia fikir, siapa tak berebut beras lah, sebut roti. Betul. Jadi Nabi sambung lagi, bersamanya ada 2 sungai dan aku lebih tahu tentang keduanya daripada dia. Satu sungai yang dia menyebutkan syurga, satu lagi sebut neraka. Maka barang siapa yang dimasukkan dalam sungai yang disebut syurga, maka itulah neraka. Barang siapa yang dimasukkan dalam sungai yang disebut neraka, itulah syurga. Tu faham dah tu yang kita sebut dah tadi ni. Rasulullah kemudian melanjutkan, diutus bersamanya syaitan-syaitan yang bercakap dengan manusia, serta bersamanya fitnah dan malapetaka yang besar. Dia memerintahkan langit, maka langit menurunkan hujan yang dia dapat dilihat oleh manusia. Dia membunuh seseorang, kemudian menghidupkan di hadapan orang ramai. Lalu dia berkata kepada mereka, apakah ada yang melakukan seperti ini kecuali Tuhan? Dia panggil orang, belah orang tu. Ada seorang tu dia main-main. Dia kata, kamu Dajjal.
Kata aku, Dajjal. Aku Tuhan. Kata, tak kamu Dajjal. Tunggu Zat. Dia ambil orang tu, dia belah dua. Dia belah dua. Satu dia lempak belah sana, satu lempak belah sana. Kemudian dia bagi hidup balik kawan tu. Kawan tu pun hidup balik. Lepas tu dia kata apa? Tak percaya lagi aku Tuhan. Dia kata, apa yang kamu buat ini menambah keyakinan aku bahawa engkau lagi, engkau lah Dajjal. Pasal Nabi SAW cerita. Ni, subhanallah, nak cerita kuatnya iman orang tu. Itu yang akan berlaku. Lalu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu Rasulullah SAW pun berkata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia membunuh seorang kemudian menghidupkannya di hadapan orang ramai, lalu dia berkata kepada mereka, apakah ada yang melakukan seperti ini kecuali Tuhan? Rasulullah melanjutkan, maka orang-orang muslim pun lari ke gunung Asap, iaitu yang ada di Syam, lalu dia mendatangi mereka dan mengepung mereka sehingga teramat sangatlah kepungan mereka dan menyiksa mereka dengan siksa yang sangat dahsyat. Kemudian turunlah Isa putra Maryam pada waktu sahur, lalu berkata, wahai manusia, apa yang menghalang kamu untuk keluar kepada si pendusta yang keji? Mereka berkata, lelaki ini telah datang. Mereka pun mendatangi dan bertemu dengan Isa putra Maryam. Solat pun didirikan dan dikatakan kepadanya, majulah wahai Ruhullah. Nabi Isa berkata, hendaklah imam kamu maju dan solat bersama dengan kamu. Ini kisah bila sampai sallallahu alaihi wasallam Muhammad, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sambung lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Dalam satu yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, bukan Dajjal yang aku paling takut, yang paling khawatir terhadap kamu. Jika dia muncul ketika aku berada di tengah kamu, maka akulah yang akan menjadi pelindung kamu daripada gangguannya. Jika dia muncul ketika aku sudah tiada di tengah kamu, maka setiap orang menjadi pelindung dirinya sendiri, dan Allah yang menggantikan aku untuk melindungi setiap muslim. Dan ingat Nabi SAW kata apa? Kata, kalau Dajjal muncul waktu aku ada, tak payah risau, aku akan pertahan kamu. Yang aku takut ni apa? Yang aku takut waktu dia muncul nanti aku tak ada. Nabi sebut apa? Nabi sebut setiap orang akan menjadi pelindung diri dia sendiri. So maksudnya, kita ada isteri kita, kita tak mampu untuk pertahan isteri kita, melainkan dia kena pertahan diri dia sendiri untuk berhadapan dengan Dajjal. Kita ada anak-anak, kita tak mampu nak pertahan anak-anak kita dengan fitnah Dajjal ni. Dia kena pertahan diri dia sendiri pada Dajjal. Maka inilah waktu yang sangat menakutkan. Seorang ayah tak mampu nak buat apa, sampai kena ikat anak isteri dia, ikat orang perempuan di kalangan dia, daripada dia nak lari ikut Dajjal. Pasal apa sampai nak kena ikat orang perempuan? Pasal orang perempuan lah paling ramai ikut Dajjal. Pasal apa orang perempuan ikut ramai sangat Dajjal ni? Pasal orang perempuan fikir, bukan fikir diri dia, dia fikir orang duduk sekeliling dia. Dia fikir anak-anak dia nak makan apa. Nah, dia fikir keluarga dia sekali tak ada makan sekali, dia fikir cucu dia, dia fikir. Dia bukan fikir diri dia sendiri. Nah, ni sebab tu yang ramai yang terpedaya tu pasal dia sifat orang perempuan. Tuan-tuan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, Dajjal ialah pemuda yang berambut kerinting. Tu sifat dia, rambut kerinting. Rebonding bukan dia. Dia main rebonding tu, dia kata apa ni? Mana ada kita, mana ada kena. Tak ada. Itu bukan dia. Kalau rambut dia kerinting rambut dia. Saya lihat semua. Matanya buta yang kanan, aku cenderung mengatakan dia serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan, ni seorang daripada yang hidup pada zaman Nabi SAW. Barang siapa di antara kamu yang menjumpainya, maka bacakan kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Kalau Nabi pesan ni, kalau jumpa dia, baca surah Kahfi kat dia. Ini maksud kena hafal lah. Kalau tak hafal lagi macam mana? Aku Tuhan, ni Dajjal ni. Betul? Sana, tunggu sana. Orang nak cari surah Kahfi, dah tak tahu surah Kahfi tak mana. Mau dekuk kepala kita dulu. Tuan-tuan, hafal. Waktu untuk kena hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal menetap di bumi? Ini saya sebut dah tadi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kami bertanya lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sambung. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tanaman pun tumbuh. Sehingga ternak mereka pulang ke kandang pada petang hari dalam keadaan lebih besar, lebih gemuk dan lebih deras air susunya, kerana banyak sekali rumputan.
Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain, lalu dia menyuruh mereka untuk beriman, tetapi mereka menolak ajakannya. Dajjal pun keluar daripada mereka, tetapi keesokan harinya negeri mereka menjadi tandus dan harta mereka menjadi habis semuanya. Subhanallah. Tempat yang Dajjal dia main, tempat itu ke satu tempat tu, aku Dajjal ikut. Dia pun tak mau. Kamu Dajjal tak mau. Dia keluar tinggal, esok tempat tu habis rosak, mati habis semua. Tu esok dia pergi pula tempat lain, ikut aku. Dia kata, tak mau ikut kamu Dajjal. Tengok nak jadi macam depa. Nak macam depa. Semua tak mau. Akhirnya ikut. Tempat yang ikut tu jadi subur tanam-tanaman, jadi hujan turun. Tuan-tuan, saksi mat. Pergi satu tempat lagi. Nak macam ni kan nak macam tu? Nak macam ni kan nak macam tu? Nak macam tu, mati semua tu. Ni anak-anak kecil-kecil semua mati. Ni kamu mati. Ataupun kamu nak macam ni? Ni dapat nikmat ni, ada makanan ni. Kamu tak fikir kesian anak kamu tak makan. Dan waktu tu tunduk. Tu yang kita takut tu. Fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tuan-tuan, tu di antara kisah-kisah yang berkaitan dengan Dajjal. Maka apakah? Tu sikit tuan-tuan, banyak lagi lah kisah-kisah. Salli ala sayyidina Muhammad berkaitan dengan Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma saya nak tutup dengan amalan. Apakah cara untuk kita menghindarkan diri kita daripada Dajjal? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, pengarang kitab ni kata, umur kita ni memang betul dah sesuai sampai masa munculnya Dajjal. Dia kata, waktu ni waktu memang Dajjal nak muncul. Dia tak mustahil kalau zaman kita ni dengan mata kepala kita tengok Dajjal. Tak mustahil pasal kita duduk zaman dia. Tak mustahil. Jadi kita apa? Namun perlu kita berusaha dan berdoa supaya dijauhkan daripada fitnah dan gangguan Dajjal. Iaitu dengan cara seperti berikut. Yang pertama, mohonlah perlindungan daripada Allah. Yang pertama, minta doa minta dijauhkan daripada Dajjal. Hal ini diajarkanlah hadis sahih yang diriwayatkan tidak hanya satu jalur sanad saja bahawa Rasulullah SAW sentiasa meminta perlindungan daripada fitnah Dajjal dalam solatnya, dan bahawa baginda menyuruh umatnya melakukan hal sama, iaitu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni diajak oleh Nabi SAW kita baca pada tasyahud akhir sebelum bagi salam. Tasyahud akhir sebelum bagi salam tu, innaka hamidun majid, baca Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil masih wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu daripada azab jahannam, daripada fitnah kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah al-masih dajjal. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pertama. Yang kedua, menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Di antara cara untuk dan usaha untuk menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal ialah dengan menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Darda, Rasulullah bersabda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Salli ala sayyidina Muhammad. Atau kena hafal ya? Kena hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, sampai habis 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Abu Daud berkata demikian dikatakan oleh Hisham dari Qatadah, hanya saja dia mengatakan barang siapa menghafaz penutup surah Al-Kahfi. Ada sebahagian yang lain meriwayatkan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Salli ala sayyidina Muhammad. Syu'bah daripada Qatadah dia mengatakan man hafidha 10 ayatin min akhir surah Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa
yang hafaz 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nak buat lagu mana? Dua-dua baca. Dua-dua hafal. 10 ayat awal hafal, 10 ayat akhir pun hafal. Nah, salih ala Muhammad. Dua dah. Yang ketiga, macam mana cara untuk kita menghindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal? Menjauhkan diri apabila dengar kemunculan Dajjal. Oh, macam mana tu nah? Cara ini disebutkan sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripadanya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan dia menyangka bahawa Dajjal adalah seorang mukmin, lalu dia mengikutinya, dan apa-apa yang dia bawa daripada hal-hal syubhah, dan ketika dia membawa hal-hal yang syubhah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kalau dengar dia main tang ni, kita pergi tang tu, lari. Tengok Dajjal duk main dah tu, duk main sampai tang mana, kita lari. Cuma kita ingin ingat waktu tu, yang pertamanya kita duduk dalam keadaan yang sangat lapar, kita duduk dalam keadaan yang sangat susah, kenderaan kita ada tapi kita tak boleh nak guna. Waktu tu keadaan yang sangat getir maksudnya. Nak lari lagu mana? Kalau ada kereta boleh tak buat kereta lari? Ni PKP pun tak boleh keluar. Jangan bayangkan waktu tu tuan-tuan, ni polis tentera jaga. Ni waktu tu tentera Dajjal jaga ni. Depan sana ada tentera dia, tentera dia. Dia pi saja yang escort dia ada 70,000. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Keluar sekali berjumpa dengan tentera dia sekali. Macam mana nak buat? Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Jadi tak tahulah. Tapi macam mana boleh ikhtiar untuk jauhkan? Kita ikhtiar. Yang keempat, tinggal di Mekah ataupun Madinah. Ni nak kena pergi cari duduk di sana. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Ni masalahnya nak pergi kat sana, kena ada visa. ni nak pergi pun tak boleh ni. Nak pergi pun tak boleh. Di antara orang-orang yang akan terpelihara daripada fitnah Dajjal ialah mereka yang tinggal di Makkah dan Madinah. Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alai amqabil bil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un wala ad-dajjal." Allah Rabbi. Di mulut-mulut jalan kota Madinah ada malaikat-malaikat. Kota ini tidak akan dimasuki oleh wabak ta'un dan mahupun Dajjal. Wabak tak masuk, tapi masuk taklah ni? Tak masuk tuan-tuan. Duduk di Saudi tapi tak masuk Mekah dan Madinah. Wallahu alam lah. Sebab tu dia buat salih alaihi Muhammad sekatan-sekatan. Orang dekat dalam tu tak ada yang kena. Yang kena tu ialah orang luar yang main, duduk kemudian di kuarantin dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi Nabi SAW sebut bahawa tempat tu tak akan masuk ta'un, tak akan masuk wabak. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Bukhari meriwayatkan pula daripada Abu Bakar sallallahu Muhammad menceritakan Nabi SAW bahawa baginda bersabda, "Ya yadkhulul Madinah ar-ru'bul masihid dajjal. Daha yauma sab'atu abwab ala kulli babin malakani." Artinya Madinah tidak akan dimasukkan rasa takut terhadap Dajjal, kerana pada waktu itu kota ini memiliki 7 pintu dan setiap pintu itu dijaga oleh 2 malaikat. Muttafaqun alaih. Salih alaihi Bukhari dan Muslim. Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal akan datang ke Madinah ini, tetapi dia dapati kota Madinah ini dijaga oleh para malaikat. Oleh itu, insya-Allah kota ini tidak akan dimasuki wabak, penyakit maupun Dajjal." Demikian hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Yahya bin Musa dan Ishaq bin Abu Isa dan Yazid bin Harun dengan redaksi yang sama. Kemudian Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni berapa 4 cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada Dajjal. Yang pertama apa tadi? Baca doa. Yang keduanya kita menghafaz 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Yang ketiga, melarikan diri, menjauhkan diri daripada bila kita mendengar tentang kehadiran Dajjal. Dan yang keempat ialah kita pergi duduk di kota Mekah dan Madinah. Orang yang duduk di Mekah dan Madinah akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Wallahu alam. Tuan-tuan, demikianlah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita dalam kita menghadapi fasa-fasa daripada akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal ni, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Binjai yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ini, dan saya ucap terima kasih juga kepada semua yang sudi untuk menonton bersama dengan saya sehingga ke akhir rancangan.
Dan insyaAllah ni pada tuan-tuan yang masih belum mendapatkan faiz susu kambing untuk sahur kita, untuk sahur anak-anak kita, untuk berbuka puasa, susu yang sangat bermanfaat. InsyaAllah ada Salih Asyik Muhammad beras perang yang akan bagi sikit kenyang, dan Salih Asyik Muhammad kurma yang akan bagi tenaga, dan ginkgo biloba untuk otak sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan melalui ejen kita yang kita komen dalam komen tu, Salih Asyik Muhammad. Dan buku-buku saya juga sempena dengan Ramadan ni, tuan-tuan boleh dapatkan juga buku-buku saya, Salih Asyik Muhammad Amalan Mengangkat Darjat. Ini di antara yang saya suggest untuk kita ada sepanjang Ramadan ni. Hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW, Al-Hayatu bi Sunnatin Nabawiyah, amalan dalam rahmat, amalan untuk mengundang rahmat Allah, dan doa dalam Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan daripada Salih Asyik Muhammad senarai nombor telefon yang tertera di ruangan komen tu, insyaAllah. Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.